Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Elina Jalil, Academy Director Mumtaz Generation International. Apa khabar semua? Teacher doakan semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan bertenaga sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Okey, seperti biasa bersama-sama dengan teacher untuk kita membuat perkongsian di dalam Mumtaz Generation TV Morning Show. Okey, pada hari ini teacher dengan tetamu yang paling seronok sekali yang teacher nak berkongsi iaitu teacher Nur Syuhada Kamaruzaman iaitu selaku Project Manager Virtual Classroom Mumtaz Generation. Yang mana pada hari ini topik yang akan kita kongsikan bersama ibu bapa di luar sana iaitu Virtual Classroom Mumtaz Generation, pembelajaran virtual classroom dan cabarannya sepanjang musim PKP. Okey, apa khabar Teacher Syuhada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat. Okey, terima kasih bersama-sama dengan Mumtaz Generation TV Morning Show. Kita ambil masa sikit ya Teacher Syuhada ya. Okey, untuk Okey. maklumat ibu bapa di luar sana, Teacher Nur Syuhada Kamaruzaman adalah selaku Project Manager Virtual Classroom yang di Mumtaz Generation sepanjang tempoh PKP ni. Alright. Okey, sebelum kita berkongsi dengan ibu bapa semua, saya bacakan sedikit latar belakang Teacher Nur Syuhada ya. Alright. Teacher Nur Syuhada adalah pemegang ijazah sarjana Muda Sains Sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mula berkhidmat sejak tahun 2015 di Mumtaz Generation dan pernah menjadi ketua di beberapa center Mumtaz Generation. Hobi Teacher Syuhada suka melancong dan mengembara untuk melihat alam kebesaran ilahi. Wah, Teacher Syuhada dah banyak dah agaknya negara dia dah pergi melancong ni. Alright. Dan pada tahun 2020, beliau telah menjadi salah seorang senior eksekutif di bahagian unit operasi dan akademik Mumtaz Generation. Tahniah Teacher Syuhada atas Terima kasih. sumbangan yang diberikan. Okey, Teacher Syuhada, seperti yang kita sedia maklum, hari ini kita akan berkongsi dengan ibu bapa di luar sana adalah pembelajaran virtual classroom dan cabarannya sepanjang musim PKP ini. Sebelum itu, boleh Teacher Syuhadakan ceritakan serba sikit berkenaan dengan projek baru yang kita adakan ini sepanjang musim PKP ini. Silakan Teacher Syuhada. Okey, Assalamualaikum ibu bapa yang menonton, Puan Elina. Salam Ramadan. Saya doakan semua berada dalam keadaan kesihatan yang baik. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Elina kerana beri peluang kepada saya dalam sesi temu bual ini untuk berkongsi pengalaman dalam mengendalikan virtual class di Mumtaz Generation ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Top Management Mumtaz Generation kerana telah beri kepercayaan kepada saya dan juga tim untuk sama-sama menjayakan virtual class ini. Okey, untuk pengetahuan semua, tim yang ada sekarang adalah merupakan kita panggil dia sebagai Dragon Team. Di mana Dragon Team ni diinspirasikan daripada sukan Dragon Board. Okey, itu kami belajar melalui training sebelum ni lah. Di situ kami dilihatkan bagaimana Dragon Board itu berfungsi. Okey, daripada situ kita dapat lihat yang projek ini tak boleh terlaksana tanpa ibu malah seorang saja. Memang kita perlu bekerjasama. Okey, itu yang maksudnya daripada Dragon Team lah. Wow, Dragon Team. Dahsyat punya dia. So diinspirasikan daripada Dragon Boat punya sukan, aksi sukannya. Okay. Very good. Okay, so macam mana Dragon Team ini dilaksanakan, digerakkan Teacher Syuhada tu sebelum kita tanya soalan yang lebih lanjut, macam mana Teacher Syuhada manage Dragon Team ni? Ialah dalam sepanjang musim PKP ni masing-masing semua stay at home. So macam mana kalian berinteraksi, berbincang dan sebagainya? Okey, seperti yang kita tahu sekarang musim PKP ni kita ada new normal. Di mana new normal bagi kami adalah kami menggunakan platform virtual iaitu kami gunakan medium Zoom untuk kami berhubung setiap hari. Macam contohnya dalam kalangan tim ni kami akan buat meeting setiap pagi. Okey, meeting setiap pagi tu kami akan menggunakan Zoom.
Di mana kita ambil masa lah dulu dalam beberapa minit sebelum kelas dimulakan. Gitulah. Okay. Macam saya dimaklumkan yang mana teacher syuhada setiap awal pagi akan buat satu meeting ataupun satu discussion, maknanya sebelum bermulanya virtual classroom ini anda kumpulkan the whole team tu dan membuat ada bacaan doa, bacaan ikrar sebelum masing-masing pergi ke kelas masing-masing. Apa yang menyebabkan teacher syuhada nak buat perkara-perkara tu semua? Maksudnya bacaan doa, ikrar dan sebagainya. Okey, itu kita panggil macam kita punya aktiviti harian memang wajib di mana semua guru diminta untuk assembly lah, kiranya assembly secara virtual. Di mana pagi tu kami berkumpul dan kita akan start kita punya assembly tu dengan bacaan doa dan ada sedikit bacaan ikrar oleh guru-guru. Okey, benda ni semua kami buat supaya macam untuk persediaan guru-guru macam bagi mereka lagi bersemangat dan lebih bersedia untuk mengajar, untuk bagi motivasi juga kepada mereka setiap hari. Wow. Okay. Selalunya kan kat assembly anak-anak didik saja yang berikrar kan. Yang ini guru setiap pagi berikrar. Sebab saya dapat tahu yang setiap hari memang cikgu-cikgu ni dia ada doa mereka masing-masing. Maksudnya mereka pun sama-sama together buat assembly dan baca ikrar, iaitu untuk motivasi diri lah ya, teacher? Betul, betul. Okay, very good. So, teacher, soalan yang pertama, seperti yang kita sedia maklum, kita masih lagi di bawah PKP walaupun ada PKPB, tapi yang mana aktiviti ekonomi dan harian kita tidak dapat dijalankan termasuklah sistem pendidikan negara. Alright, maksudnya tak dapat dijalankan secara menyeluruh, alright? So, terutamanya sistem pendidikan di negara kita. Namun begitu, kita menyadari bahawa pendidikan itu sangat penting yang mana tim Mumtaz Generation berusaha untuk memastikan kesinambungan pembelajaran kepada anak-anak. Antaranya dengan pembelajaran secara virtual classroom ya. Jadi teacher syuhada selaku ketua projek virtual classroom ini, boleh teacher syuhada kongsikan pandangan teacher mengapa virtual classroom ni mengapa apa pandangan teacher syuhada yang mana virtual classroom ini dan apa yang teacher pelajari dari inisiatif baru yang dijalankan oleh Mumtaz Generation. Inisiatif baru ini, so apa yang teacher dan tim belajar? Okay, terima kasih Puan Ina. Seperti yang kita tahu sekarang dalam tempoh PKP ni, even apa pun yang berlaku, education tu tetap diteruskan. Sebab apa? Sebab education ni merupakan tunjang kepada ekonomi negara untuk masa akan datang. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak mimpin negara, betul tak? Okey, oleh itu sistem pendidikan adalah sangat perlu walaupun ada halangan yang berlaku seperti sekarang lah isu COVID ni. Walau bagaimanapun, sekarang merupakan zaman, kita tahulah sekarang zaman digitalization. Okay, hal ini saya rasa bukan perkara yang asing untuk kita semua. Saya percaya even anak-anak kecil pun sama, dah expert dah bab teknologi ni. Macam contoh smartphone, mereka semua dah expert dah pandai guna. Cuma dalam konteks pembelajaran, anak-anak ni mungkin belajar dari smartphone secara tak langsung. Contohnya dari video di YouTube ataupun video yang berkonsepkan pendidikan dan sebagainya. Konsepnya sama je dengan virtual class ni, dia membina dan memberi inspirasi. Bezanya yang mengajarnya adalah guru murid tersebut. Secara live lagi tu, secara face to face. Okey, ada interaksi lagi. So benda ni sebenarnya bukan sesuatu yang asing buat semua sebab saya percaya juga murid-murid ni semua ada yang ada video call dengan atuk nenek dari kampung. So benda ni dah biasa bagi mereka. Okey, balik pada soalan, actually bukan saya saja yang dapat pelajari sesuatu daripada virtual class ini. Saya percaya tim-tim saya yang mengemudi projek ini juga rasa ini merupakan satu peluang untuk kami untuk explore new thing. Okay. Melalui new experience ni, kami macam tak akan dapat dekat tempat lain dan tak akan dapat dekat waktu lain. Kami anggap cabaran-cabaran yang berlaku sebagai peluang keemasan pada kami dan dalam masa yang sama, kami juga rasa kami dapat memberi manfaat kepada orang lain, especially to our beloved students. Wah, okay. So antara inisiatif baru yang selain daripada kita ada macam teacher cakap tadi, pengalaman baru, alright, environment baru, situasi baru. So untuk perkongsian yang kedua, okay, seperti yang kita tahu, virtual classroom ini adalah merupakan satu idea dan inisiatif baru yang dilakukan oleh Mumtaz Generation itu sendiri bagi mengekalkan dan
memberi manfaat kepada anak-anak didik supaya mereka tidak ketinggalan dalam segi pembelajaran. So, teacher Syuhada boleh tak kongsikan pengalaman teacher Syuhada dalam mengendalikan projek virtual classroom ini? Pengalaman sepanjang menghandlekan, so kita dah sebulan lebih kan. So apa pengalaman yang teacher Syuhada dan tim dapat? Silakan teacher. Okay, terima kasih. Okay, actually di HQ sendiri kami memang dah mempraktiskan virtual experience ni. Macam contoh macam Zoom ni cuma secara internet sajalah di antara staff. Okay, macam kalau dari segi pengalaman dengan murid-murid ni, macam saya boleh cakap saya bangga sangat dengan feedback daripada ibu bapa dan pelajar yang sangat-sangat menggalakkan dan menyeronokkan menerusi virtual classroom ni. Dan yang paling best saya rasa macam murid-murid lah, dia paling excited. Macam dapat kami lihat pagi-pagi dia dah siap tunggu, parents dah share gambar dia orang pagi-pagi siap pakai baju sekolah lagi. Macam sebab excited nak jumpa teacher dengan kawan-kawan. So dia biasa tengoklah majoriti murid memang berasa seronok dan mereka memang suka dengan new normal ni, suka dengan suasana pelajaran sebegini. Mereka macam gembira lah, lebih-lebih lagi berpeluang untuk ambil bahagian secara aktif dalam perbincangan dan aktiviti dalam talian. Okay, dari situ pun sedikit sebanyak memang saya nampak memang berimpact lah kepada guru-guru untuk jadi lebih semangat dan excited untuk ajar setiap hari murid-murid ni. So macam saya pun dapat maklum balas daripada ibu bapa yang mereka kata antaranya lah mereka rasa macam bersyukur kerana sokongan teacher yang tak pernah berbelah bagi, sentiasa ada good effort semua, and then mereka sangat hargai, and then anak-anak mereka walaupun tak dapat pergi sekolah tapi mereka tetap dapat belajar, dan setiap pagi ibu bapa dan anak-anak excited menunggu di depan laptop untuk tengok cikgu-cikgu dia. So benda-benda macam tu saya percaya memberi inspirasi atau memberi motivasi yang tinggi kepada guru-guru yang mengemudi this kind of project. So memang tahniahlah pada all the Dragon teams, alright, atas kejayaan yang diberikan atau komitmen yang diberikan. Alright, saya percaya bila nama Dragon tu komitmen yang diberikan sangat tinggi. Betul tak teacher? Betul, alhamdulillah. Saya dimaklumkan yang mana ada yang tidur masa buat recording tu, ada teacher yang ada anak-anak kecil, mereka sampai yang saya dapat tahu anak-anaknya dah tidur dalam pukul 11, pukul 12, so teacher malam-malam kena bersiap and then bersiap dan pergi buat recording, dan ada yang kata husbandnya kata dah kenapa kan malam-malam ni buat pakai tudung bagai cantik-cantik ni nak jumpa anak murid katanya, walaupun sedang recording. So semangat ni lah yang orang kata sangat mahal, dan Allah saja yang dapat membalas jasa kalian semua, masya-Allah. So lah yang belum lagi yang sediakan alat bantu mengajar sampai 2-3 pagi teacher, saya difahamkan ada begitu ya. Betul puan. So apa yang menyebabkan mereka begitu bersemangat and sangat committed teacher nak buat perkara-perkara tersebut? Okay, sebelum tu tadi saya nak share juga apa yang telah kami lakukan untuk make sure virtual class ni lebih berkualiti. Okay, antaranya nombor satu, dari segi penggunaan teknologi dalam pengurusan sekolah. Di mana kami sendiri tim memang menggunakan medium daripada internet macam Zoom, Asana, Workplace, Little Life sendiri, di mana bagi kami ini lebih efektif untuk tim kami capai objektif. Okay, seterusnya guru-guru yang mengajar untuk program ini adalah guru-guru yang berkualiti dan mempunyai pengalaman mengajar yang bagus. Dan guru-guru ini juga telah memberikan komitmen yang sangat tinggi sepanjang kelas ini. Okay, seperti contoh, untuk pihak kami menjaga kualiti kelas ini, guru-guru diminta untuk membuat report harian selepas habis kelas, dan kami team operation akan buat postmortem meeting untuk improve apa perkara yang berlaku pada hari itu. Dan seterusnya kami juga melakukan kelas ini secara berperingkat bagi memastikan kualiti pengajaran yang disampaikan itu. Okey, macam yang parents tahu, pada mulanya kita start virtual class ni, kita start dengan recorded video di mana guru-guru ni merakam video dan kita akan upload di Little Live lah. Okey, kemudiannya secara perlahan kita beralih ke live teaching pula, iaitu dengan menggunakan medium Zoom. Dan seterusnya yang sekarang yang kami tengah jalankan adalah one-to-one session, di mana untuk murid-murid, especially session B dan session C,
ada sesi one to one bersama guru mereka untuk aktiviti membaca. Okey, terusnya dari segi security pula, kami telah banyak melakukan research dan telah comparekan solusi-solusi yang ada. Kami juga comparekan teknologi yang ada yang boleh digunakan daripada seluruh negara dan kami pilih yang medium yang terbaik, yang paling selamat untuk pastikan virtual class ini selamat digunakan dan berkualiti. Dan Alhamdulillah kami sangat gembira apa yang kami usahakan berhempas pulas ini telah memberi impak kepada anak-anak. Tapi kami percaya juga masih ada lagi ruang yang boleh kami improve dan kami sangat excited untuk improve lagi level di mana kami mampu capai untuk bantu semua orang kalau boleh. Semua orang kat Malaysia ni kalau boleh. Okey. Kami juga sekarang memang menyediakan platform ni supaya kita boleh bantu bukan saja parents yang ada sekarang di Melaka, di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur, tapi kami nak juga sistem kami ni boleh support semua parents di seluruh negara untuk bantu anak-anak boleh belajar menggunakan virtual classroom, experience by Mumtaz Generation. Wah, hebat teacher, hebat. Anda memang betul-betul berwawasan. So saya pun dapat tahu anda punya team pun sentiasa buat research untuk memastikan team Dragon ni dapat menyumbangkan atau memberi manfaat ke seluruh pelosok negara. Betul tak teacher? Sentiasa buat research, saya tengok tu. Sebab untuk maklumat ibu bapa di luar sana, kita ada team yang mana sentiasa membuat research untuk improvement in term of the quality of the teaching, in term of the content of the teaching supaya dia boleh membantu untuk semua anak-anak di Malaysia dan di luar negara. Okay teacher, yang ini mungkin soalan yang terakhir kan untuk ni sebab teacher pun lepas ni nak pergi handle balik team kan. Alright, so bekerja dari rumah adalah bukan sesuatu yang mudah kan teacher, betul tak? Kita dah biasa secara fizikal pergi ke sekolah dan sebagainya dan banyak cabarannya. So jadi di sini boleh teacher Syuhada kongsikan apakah cabaran yang teacher Syuhada dan team Dragon lain yang hadapi sepanjang mengendalikan virtual classroom ini, kerana saya difahamkan ada di kalangan pendidik kita yang seorang ibu, right? Anak pun kecil-kecil lagi, baby dan sebagainya. So ada yang anak kepada ibu bapa yang uzur, so kakak ataupun kakak kepada adik-adik yang ramai. So macam mana mereka membahagikan masa mereka dengan nak handle virtual classroom dengan nak pengurusan keluarga sebab berada di rumah. So fokus dia dah kena ada dua. So tapi mereka tetap berikan yang terbaik, sentiasa berikan komitmen yang terbaik. So boleh teacher share sedikit berkenaan dengan cabaran yang team hadapi. Silakan teacher. Okay, terima kasih atas soalan puan. Okey, seperti yang kita tahu, mereka ni sebenarnya ada sistem pengurusan yang masih yang baik. Itu je point dia. Sebab dari apa yang kami lihat, kami ada minta mereka untuk rekodkan momen-momen sepanjang mereka mengendalikan virtual class ni. So daripada situ kita nampak lah memang pengurusan masa memang sangat sistematik dari kalangan teacher ni. Dan benda yang kami suruh record ni mungkin juga menjadi satu memori sedikit sebanyak boleh empower mereka untuk nanti bila masuk sekolah nanti lagi excited lah dikenang balik apa yang dah dibuat sama PKP ni kan. Tapi memang saya boleh cakapkan memang pengurusan masa tu memang yang sangat penting lah cara dia untuk uruskan. Okay, ada juga macam tadi Puan Ina cakap, ada juga tim kami yang bangun tengah malam untuk record video. Ada yang bersiap-siap pukul 12 malam sampai husband tanya nak pergi mana tu. Lepas tu rupanya nak record video, nak ajar murid. Tapi bagi saya ni semua Alhamdulillah cabaran-cabaran ni semua bukan halangan untuk mereka bagi yang terbaik untuk murid-murid Mumtaz Generation. Alhamdulillah. Wow, okay. Alright teacher, sebagai project manager kepada virtual classroom ni pastinya ada best practice yang boleh dikongsikan untuk rujukan kepada educator di luar sana. Saya percaya tak ramai guru-guru di luar sana yang mempunyai pendedahan yang bagus dalam dunia digitalization ini. So boleh tak teacher Syuhada berikan 3 tips kepada educator di luar sana yang mana yang menonton kita punya rancangan pada pagi ini, yang mana 3 tips best practice yang menjalankan virtual learning yang berkesan. Silakan teacher. Okey, bagi kami yang merupakan kiranya macam ni new experience juga lah untuk kami. Apa yang boleh kami cakapkan best practice adalah yang paling penting teamwork. Nombor satu memang teamwork. Okay, tanpa teamwork memang
agak sukar lah untuk satu perkara tu berjalan lancar. Okey, kita mesti ada komunikasi yang baik antara teamwork dan selalu macam saling membantulah kalau perlukan pertolongan untuk memudahkan segala urusan. Okey, yang seterusnya dari segi diri kita sendirilah, kualiti diri kita tu. Macam kita kena sebagai seorang guru ni kita memang kena sentiasa ada ilmu, kena rajin cari ilmu dan manfaatkan ilmu yang ada tu untuk kegunaan masa depan. Okey, yang seterusnya yang terakhir best practice yang selalu yang saya rasa banyak best practice yang teacher Syuhada dengan tim laksanakan kan, selain daripada teamwork, selain daripada ilmu yang you all kami tahu buat research je kan, tak kira lah pagi petang siang malam kita orang tengok, so lagi busy rasanya, dan macam rasanya macam dalam Kementerian Kesihatan juga busy benar kan. And then yang ketiga apa teacher, selain daripada you all punya time management yang cantik, pandai tu, so teacher rasa apa yang menyebabkan you all boleh hasilkan virtual classroom ni dengan berkesan? Mungkin bagi yang ketiga adalah macam penggunaan teknologi tu sendiri. Memang kita memang setiap hari memang akan ada penerangan lah mengenai macam kalau contoh teacher tu dia tak reti guna satu benda tu, kita akan practice dan kita akan macam tak anggap benda tu macam satu yang menyusahkan. Kita akan tak anggap cabaran tu sebagai sesuatu yang menyusahkan. Kita ambil cabaran tu sebagai satu macam motivasi untuk kita untuk lebih bagus lah. So dari segi teknologi tu memang saya rasa memang perlu expert untuk setiap teacher. Betul, macam yang kita sedia maklum, yang mana setiap cabaran itu adalah satu peluang untuk kita untuk menjadi yang lebih baik kan teacher kan? Alright. Okay, terima kasih teacher Syuhada atas temu bual pada hari ini. Alhamdulillah, sangat memberi manfaat kepada kita semua dan ibu bapa di luar sana. InsyaAllah selagi kami mampu, teacher-teacher Dragon Team ini mampu, kami akan berikan yang pastinya yang terbaik kepada anak didik kami. Okay, itu saja daripada kami. Saya teacher Elina dan yang ini teacher Syuhada. Selamat berpuasa dan meneruskan Ramadan. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.